الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi bertemu dan berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ataupun taman-taman syurga pada malam ini, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan limpahan rahmat yang banyak daripada Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga keberadaan kita dalam taman-taman syurga majlis ilmu pada malam ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kitab tafsir Nurul Ihsan, muka surat 92, baris yang keempat daripada bawah. Betul 92? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Dan seumpama segala mereka yang menafkah akan segala harta mereka itu kerana menuntut keredaan Allah, dan tetap pada hati mereka itu bagi dapat thawab, yakni pahala. Kamathali jannatin birabwah, seperti umpama kebun dengan tempat-tempat tinggi. Asabaha wabilun, kena akan dia oleh hujan yang banyak. Fa'atat ukulaha di'faini, maka mendatang ia akan buahan 2 kali ganda. Fa illam yusibha wabilun fatal, maka jika tiada kena akan dia hujan banyak, maka hujan bubuk demikianlah nafkah yang tersebut jadi besar dan banyak pada Allah Ta'ala, sama ada banyak atau sedikit nafkah itu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala dengan barang yang kamu kerja itu amat melihat, maka balas ia akan kamu dengannya. Dengan ibadah sedekah, maka Allah Ta'ala melipat gandakan pahala mengikut kadar keikhlasan ketika kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu ayat yang ke-265 daripada surah Al-Baqarah. Saya baca terjemahannya sekali lagi. Ayat 265 daripada surah Al-Baqarah masih lagi menceritakan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni dia menceritakan tentang adab infak di jalan Allah. Jadi ayat seterusnya ini niat kita dalam menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dah cerita dah 2 minggu lepas, adab ketika kita menginfakkan harta. Jangan mengungkit-ungkit dan jangan menyakiti orang yang kita memberi. Kita beri sesuatu kepada dia dalam keadaan menyakiti hati dia.
Ataupun kita dah beri dah sesuatu kepada dia, kita ungkit balik pemberian yang kita beri kepada dia. Itu orang yang tidak beradab dalam memberi sedekah. Dan yang seterusnya, ayat 265 adalah niat kita dalam infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan infakkan harta di jalan Allah semata-mata inginkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengungkit balik pemberian dia dan tidak menyakiti hati orang yang telah dia berikan sebahagian harta kepada dia. Aduh. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari redha Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun, tempat yang tinggi. Saya baca terjemahan yang moden supaya senang faham sikit. Kalau baca terjemahan ataupun bahasa dalam kitab lama mungkin tak apa nak faham. Saya baca balik terjemahan moden, mungkin mudah sikit nak faham . Aduh. Terjemahan balik ayat 265. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu adalah syurga yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Jadi infakkan harta itu, kadar keikhlasan itu umpama hujan yang lebat yang menyuburkan tanaman di kebun. Aduh, kalau banyak infakkan harta, maka banyaklah hasil yang akan keluar. Aduh. Mana kata manfaat itu kembali kepada kita, saham akhirat. Kalau sikit pun tetap memadai untuk pokok itu berbuah. Dia siram sikit, tetap pokok tu hidup dan mengeluarkan buah. Yang sikit pun bagi manfaat, apatah lagi yang banyak. Tu kita tengok pokok-pokok walaupun kemarau berpanjangan, dia tetap hidup, dia tetap juga dapat air yang sedikit. Seperti kalau sebulan tu kemarau, ada juga dalam sebulan tu ada 2-3 hari hujan. 2-3 hari hujan itu pun sudah memadai untuk pokok tu hidup. Kalau 2-3 hari pun sudah memadai untuk pokok tu hidup, apatah lagi jika hujan itu turun setiap hari. Maka bertambah segarlah pokok tersebut. Kita mahu segarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, infakkanlah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar kemampuan kita. Nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah infak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi zakat, infak harta di jalan Allah taala. Memberi wakaf, infak harta di jalan Allah. Sedekah sekadar kemampuan adalah infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dia, kita membelanjakan harta itu atas jalan kebaikan. Tu menolong orang yang memerlukan. Maka dia umpama pokok yang disirami air. Dan dia akan menumbuhkan buah-buahan yang subur. Itu umpama orang yang sedekahkan harta, membelanjakan harta pada jalan Allah bersama hati yang ikhlas, tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti hati si penerima. Sebab adab dia tidak boleh menyakiti dan tidak boleh mengungkit-ungkit bil manni wal azza. Tidak boleh mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang lain. Itu ayat 265. Kemudian kita teruskan ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Adakah suka seorang kamu bahawa ada baginya kebun daripada pokok tamar dan inab? Inab tu apa dia? Anggur.
Inat tu bahasa Arab. Yang mengalir daripadanya, bawahnya beberapa sungai air tawar. Lahu fiha min kulli thamarat. Baginya dalamnya daripada segala buah-buahan. Wa asabahul kibar. Dan kena akan dia tua yang lemah daripada usaha. Walahu dzurriyyatun du'afa. Dan baginya anak-anak yang kecil-kecil, tiada daya upaya. Fa asabaha i'sarun fihi nar. Maka kena akan dia oleh angin hangat yang ada padanya api. Fahtaraqat. Maka terbakar ia, maka binasa ia, dan tinggal ia dan anak-anaknya lemah, tiada upaya usaha dan tiada halah bagi mereka itu. Dan ini ayat tamsil. Tamsil itu contoh bagi nafkah orang yang riak. Dia membelanjakan harta dia, menyerahkan sebahagian harta dia kepada orang yang memerlukan, beserta hati yang riak dan yang ungkit pada permohonannya. Dia mengungkit-ungkit balik pemberian dan tiada gunanya pada akhirat, ketika sangat-sangat berhajat pada akhirat. Yang terlebih daripada berhajat orang tua-tua dan kanak-kanak kepada nafkah di dunia. Aduh. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayat. Seperti demikian itulah menyata oleh Allah Ta'ala bagi kamu akan segala ayat hukumnya. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu berfikir kamu pada yang manfaat atau mudarat. Stop di situ. Ayat 266 dalam surah Al-Baqarah, ayat 265 dengan 266 menceritakan tentang niat memberi sedekah, niat membelanjakan harta kerana Allah ataupun kerana selain Allah. Dia inginkan pujian daripada manusia, ingin dimuliakan. Kalau dia ingin dimuliakan, maka dia akan mengungkit-ungkit dan dia akan riak dengan pemberian dia. Kalau dia tidak inginkan kesemua itu, dia hanya memberi, kemudian dia lupa dah semua apa yang diberi oleh dia. Dia tak ingat lagi. Itu adalah sebagai harta rezeki Allah Ta'ala yang ada pada diri dia, dia kongsikan dengan orang lain. Maka dia tak akan ungkit lagi dan dia tidak akan riak. Sebab dia memandang rezeki itu daripada Allah Ta'ala, mestilah dia kena kongsikan sebahagian harta dia dengan orang lain. Bila hidup ni, dia hidup dalam keadaan berkongsi harta, maka Allah Ta'ala akan berkatkan lagi harta dan tambahkan lagi harta supaya dia dapat banyak lagi berkongsi dengan orang lain. Kalau atas dunia dia jadi kedekut, maka rezeki tidak akan berkat. Rasa tak cukup. Sebab dia rasa tak cukup, itulah dia takut nak memisahkan sebagian harta itu untuk habuan orang lain. Sebab dia takut terpisahnya harta itu menyebabkan harta itu sikit. Sedangkan siapa yang memberi, Allah Ta'ala akan menambah lagi. Tambah di sini menunjukkan dia rasa cukup dengan apa yang ada, lapang dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meskipun harta itu dalam jumlah yang sedikit, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Berbanding dengan harta yang banyak, dia tak rasa tak cukup-cukup. Duk rasa tak cukup-cukup. Sebab apa? Sebab dia bakhil, tidak mahu infakkan harta di jalan Allah. Ataupun tidak pandai menguruskan harta. Orang yang duk berasa harta tak cukup ni, dia tidak pandai menguruskan harta. Sebab itulah dia kena ada ilmu cara menguruskan keuangan. Orang yang ada ilmu cara menguruskan keuangan, insya-Allah hidup dia akan selesa. Jadi dia akan membelanjakan mengikut kadar pendapatan dia. Bukannya gaji 2,000 belanja macam 4,000. Jika orang nak belagak. Kalau orang kaya gaji 20,000, dia belanja cara 10,000, 15,000, kenalah dengan gaji dia, dengan pendapatan dia, dengan harta dia.
Tapi kalau orang yang gaji 2,000, 3,000, 4,000, nak belajar macam mana 10,000, sanggup buat pinjaman sana, pinjaman sini, sebab nak belagak dengan orang, akhirnya menanggung bebanan hutang, dan diri dia pun jadi tak tenang. Jadi tak tenang sebab memikirkan tentang hutang, sebab nak belagak dengan orang. Dan duit yang ada pada dia tu, harta yang ada pada dia tu, dia jadi kedekut. Dia tak mau infakkan sebahagian kepada orang lain. Sampai tahap dengan isteri, dengan anak-anak pun kedekut. Isteri dia mengidam aiskrim, tak mau beli aiskrim, sedangkan aiskrim tu murah saja. Kan? Tiba-tiba isteri dia mengidam apa? Mengidam nasi ayam, mengidam laksa, bawa lah petang-petang tu pi makan. Tak, kedekut. Aduh. Sebab dia rasa kalau dia belanjakan sikit harta dia akan kurang. Bila dia rasa harta tu kurang, makna kata dia rasa tak cukup pada diri dia. Aduh. Sedangkan kalau berkongsi itu, kalau dengan niat lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan lapangkan dada dia, bahagiakan diri dia. Aduh. Sedikit saja dia bagi dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lipat gandakan 10 kali ganda. Satu yang dia bagi 10 kali ganda Allah Ta'ala gandakan. Orang kata pahala. Mengikut kadar keikhlasan, digandakan lagi sampai 700 kali ganda. Itu satu kebaikan. Bayangkan kalau setiap hari RM1, RM1 sahaja masukkan ke dalam tabung niat lillahi ta'ala. RM1 itu maka digandakan 10 kali ganda ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia kita tak nampak, akhirat baru kita nampak. Kadang-kadang mungkinlah orang tu nampak tak macam orang yang soleh, sebab tak nampak dia melakukan amal yang soleh. Rupa-rupa dia nampak macam orang biasa, orang awam biasa. Rupa-rupanya dia jenis tak kedekut. Dan dia pun tak kaya sebenarnya, tapi dia jenis tak kedekut. Ada sebagian harta, dia serahkan sebagian harta itu kepada yang memerlukan. Contoh macam masjid memerlukan dana, sekolah memerlukan dana, orang susah memerlukan makan, maka dia infakkan harta melalui jalan tersebut. Yang pertama isteri dengan anak-anak lah, kemudian keluarga yang terdekat yang susah, kemudian kepada masyarakat dan kepada badan-badan kebajikan. Maka daripada infak dia yang sikit itu, dia nampak banyak ganjaran di akhirat kelak. Sebab atas dunia dia infakkan harta niat lillahi ta'ala. Dia tak ungkit, dia tak menyakiti hati si pemberi. Tu si penerima lah. Si pemberi itu tidak menyakiti hati si penerima. Tu. Itulah yang dirakamkan Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 265 sampai 266. Kemudian cerita lagi tentang infak harta di jalan Allah Ta'ala pada ayat yang seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ni perintah Allah Ta'ala, suruh menginfakkan harta daripada apa? Daripada harta yang baik-baik, bukannya harta yang haram. Tu nanti next kita akan cerita pada tahun hadapan, bulan depan tu. Tahun depan nampak jauh sangat. Aduh. Okey, baik. Kita tengok penafsiran ayat 265 dan 266. Baik. Orang yang melakukan infak yang sebenarnya adalah untuk menuntut redha dan keampunan Allah Ta'ala. Sebab nak menuntut redha dan keampunan Allah Ta'ala, nak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, bukan hanya sekadar astaghfirullahalazim. Dia buat penambahbaikan pada diri dia untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat fardu berjemaah, cara untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Zikrullah, cara untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Menghayati, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran untuk mengambil manfaat, cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Duduk dalam majlis ilmu, cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat akan doakan kesejahteraan dan keampunan bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan setakat malaikat, jin-jin Islam pun mendoakan, tumbuh-tumbuhan pun mendoakan, hidupan di atas langit, hidupan di dalam air, semuanya mendoakan kesejahteraan dan keampunan bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Duduk saja,
Duduk dengar saja dapat dah doa daripada malaikat. Tu belum tentu kalau dia ada kitab, dia dobek, dia tulis, lagi banyak manfaat pada diri dia. Aduh. Mana kata kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu dapat doa ampun daripada malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Aduh. Mereka mendoakan keampunan bagi kita. Dan salah satu daripada kebaikan untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala adalah infak harta di jalan Allah. Cara untuk menambahkan amal, menambahkan pahala dan menghapuskan dosa adalah infakkan harta di jalan Allah. Perbelanjaan mereka atas keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan yang lebih besar kepada mereka. Yakin dengan Allah Ta'ala, tak takut rezeki kurang, tak takut harta kurang. Yang takut apa? Takut hilangnya rahmat Allah Ta'ala, takut hilang keberkatan daripada Allah Ta'ala, takut hilang apa? Hilang ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni dia telah sampai ke akhirat sebelum dia sampai ke akhirat. Tu yakin dengan rahmat Allah Ta'ala. Bila dia infak tu dia yakin ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan memberi ganjaran setimpal dengan apa yang dia infak atas dunia. Tapi syarat dia lillahi ta'ala, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti hati si penerima, dan tidak riak. Dalam hati tidak ada riak, tidak ada ujub. Kerana sifat-sifat tercela itulah yang akan membuatkan infak dia tu memberi manfaat kepada si penerima, tetapi dilaknat semula orang yang memberi. Apa makna laknat? Tidak ada rahmat daripada Allah. Orang yang menerima tu dapat manfaat lah. Tidak, dia dapat manfaat. Dia dapat manfaat lah daripada susah, jadi dipermudahkan sebab dia dapat bantuan. Ni cerita ada orang yang memberi bantuan. Kalau dia riak, dia ujub, dia ungkit, dia nak puji-pujian daripada orang, maka dilaknat semula kepada si pemberi. Sebab dia infak bukan kerana Allah, kerana ingin dimuliakan, ingin dikatakan diri dia dermawan. Kalau orang tak puji dia, orang tak kata dia dermawan, lepas tu dia tak mau bagi dah. Mana kata dia mencari manusia, bukan cari reda Allah. Tu syarat dia. Kalau nak rahmat Allah Ta'ala hasil daripada infak atas dunia, rahmat yang besar yang tidak disangka-sangka pada hari kiamat. Atau meneguhkan keimanan dan keyakinan mereka dengan melatih diri dan membelanjakan harta. Supaya nak latih hati supaya tidak cinta kepada harta. Memandang bahawa rezeki itu hendaklah dikongsi dengan orang lain. Maka orang pun Allah Ta'ala akan hantar orang lain pun dia sudi berkongsi apa yang ada pada diri dia dengan diri kita. Kalau kita tak kedekut dengan orang pun tak kedekut dengan kita. Allah Ta'ala hantar. Tapi kalau kita kedekut dengan orang, takut atas dunia Allah Ta'ala dah tunjuk dah, time kita susah orang tak tolong kita. Yang tu kita takut. Sebab time kita senang kita tak mau tolong orang susah, bila kita susah orang pula tak mau tolong kita. Yang tu yang kita takut. Kalau atas dunia dia terlepas, kat akhirat nanti tidak akan terlepas. Tidak mendapat pertolongan daripada Allah, tidak ada rahmat. Sebab apa tidak ada rahmat? Atas dunia dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti hati si penerima, dia riak, dia ujub, dia takabur, dia merasakan diri dia hebat daripada orang lain. Tu yang kita takut. Sebab itulah dalam membuat kebaikan mestilah berserta hati yang penuh dengan sifat-sifat yang terpuji, bukannya bersama hati yang tercela. Mereka juga melakukan sesuatu yang amat berat ke atas diri mereka berbanding keseluruhan ibadat dan iman. Dia nak kongsi sesuatu yang berharga yang ada pada diri dia, memang sangat berat. Dia memerlukan kepada hati yang benar-benar ikhlas untuk berkongsi sebahagian nikmat yang ada pada diri dia dengan orang lain. Ibadah ni senang sebab seorang-seorang dia saja. Dia pegang tasbih zikir mudah, dia baca Quran mudah, sembahyang jemaah pun mudah sebab seorang-seorang dia. Apa lagi? Kepelbagaian ibadah tu banyak daripada diri dia seorang.
Tetapi kalau sedekah tu, infak tu, dia korbankan sebahagian harta tu untuk agama Allah, untuk kesenangan orang lain, untuk mempermudahkan urusan orang lain. Orang yang dalam hati itu dicampakkan rasa apa? Rasa tidak takut hilangnya rezeki, kemudian ada pula sifat dermawan, maka dengan sifat dermawan itulah dia tidak jemu-jemu untuk infakkan harta di jalan Allah. Misalan bagi infak yang banyak dan sedikit adalah seperti kebun yang tanahnya subur, macam ayat 265 yang kita sebut tadi. Kalau hujan, bandingan hujan yang banyak dengan hujan yang renyai-renyai. Aduh. Infak yang banyak dan sedikit adalah seperti kebun yang tanahnya subur, dipenuhi dengan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang segar. Ia terletak di tempat tinggi yang terdedah kepada matahari dan aliran udara, juga disirami hujan yang lebat. Maka kebun yang duduk di tanah tinggi macam Cameron Highland tumbuh subur, terdedah dengan matahari, kemudian cuaca pun sejuk, ada kelembapan, maka menghasilkan buah-buahan yang baik. Tambah pula kalau hujan lebat, mana kata pokok tu disirami oleh banyaknya air, maka akan menyegarkan tumbuh-tumbuhan, menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan lebatnya buah-buahan. Oleh itu, kebun tersebut dapat membuahkan hasil yang banyak dan berganda-ganda. Jika sedikit saja hujan yang turun, tetap membuahkan hasil disebabkan tanah yang subur, tumbuhan yang baik dan kedudukan tanahnya yang sesuai. Mana kata infak sedikit pun banyak manfaat, infak banyak lagi banyaklah manfaat. Umpama pokok yang diberi contoh tadi, pokok tu tetap menumbuhkan buah walaupun tidak disirami air. Tetapi kalau dibuah baja, lagi suburlah buah-buahan. Maklum. Macam pokok durian lah. Pokok durian kita tak siram kan? Tak siram. Pokok-pokok kampung ni, kalau pokok orang belah ni, dusun dia memang nak jual buah, jenis durian kahwin ni, dia kamu baja sebab dia nak jual buah tu, nak bagi buah tu elok. Kadang pokok kampung ni kadang-kadang tak siram pun, tak berbaja pun. Ada sini pernah siram pokok durian. Tak pernah siram lah. Mungkin pokok baru tanam tu je kecil tu, masa tu berbaja lah, berbaja siram. Kan? Sebab akar dia pun tak kuat lagi. Kan? Ni pokok dia tu besar dah, 30 tahun, 40 tahun, tak pernah siram. Memang tak siram. Yang siram siapa dia? Hujan. Musim hujan lah tolong siram dia. Tetapi tetap menumbuhkan bunga dan mengeluarkan buah-buahan. Aduh. Infak walaupun sikit, tetap banyak manfaat. Lagi banyak infak, lagi banyak manfaat. Aduh. Kebun berkenaan disifatkan sebagai yang berada di tanah tinggi. Memandangkan pokok di tanah tinggi adalah dari jenis yang elok dan terbaik. Jadi ayat berkenaan menyebut yang timbul dari jiwa mereka, yakni berpunca dari dalaman diri sendiri tanpa pengaruh luaran, menunjukkan bahawa amalan infak digerakkan dengan keyakinan diri sendiri. Dia yakin dengan Allah Ta'ala, dia yakin dengan rezeki Allah Ta'ala, dan kepercayaan diri tentang kewajaran perkara itu, yakni sedekah, dan mujahadah melawan sifat bakhil. Cara nak melawan nafsu bakhil itu adalah dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Jangan kena ku esok Jumaat bubuhlah duit merah, noh. Aduh. Tak lawan sifat bakhil tu. Selalu duk bawa duit apa? Duit biru. Up sikit bawa duit hijau. Bawa duit merah. Up lagi duit kuning. Kalau selalu duk bawa duit merah, up lagi duit kuning. Selalu duk bawa duit kuning, up lagi duit hijau juga, hijau tu. Kalau selalu duk bawa duit tu, up lagi duit ungu. Aduh. Selalu duk bawa duit ungu, up lagi bocek tu dalam tu. Aduh. Jadi orang kata dia nak lawan, orang kata sifat bakhil. Rezeki itu pinjaman daripada Allah. Kata ulama, duit yang ada pada diri kita, yang tu bukan duit kita. Tu duit siapa? Duit supermarket, duit kedai runcit, duit stesen minyak, duit Shell, duit Caltex, duit apa? Duit hospital. Kita sakit, kita pergi bawa hospital, kita bagi duit kat doktor. Tu duit klinik. Duit dia berpindah-pindah kepada tempat lain sebab nak menunaikan hajat kita. Kata ulama, duit kita adalah duit yang kita infak di jalan Allah. Yang kita bagi sedekah, yang kita bagi zakat, yang kita bagi wakaf, itulah harta kita yang akan dimanfaatkan di akhirat kelak, dengan banyaknya rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 72,
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Tu harta benda tu zahir. Tapi sebab apa disebutkan jiwa juga? Sebab amalan itu, amalan soleh itu adalah zahir dan batin. Kalau zahir sedekah, hati ikhlas. Tu tak boleh lah zahir sedekah, hati itu merosakkan amalan zahir. Kalau zahir sedekah, hati riak, tak ada manfaat lah sedekah tu. Tak ada manfaat bagi si pemberi, tapi bermanfaat bagi si penerima. Bagi si pemberi itu tidak ada manfaat. Terbakar dosa macam tu saja, terhangus macam tu saja. Sebab apa? Sebab dia inginkan selain Allah, dia inginkan pujian daripada Allah. Lagi halus ujub. Awak aku pelik sangat nampak orang lain duk bagi sikit, awak aku boleh bagi banyak. Tu je rasa pelik. Tu hebat aku ni, dermawan. Yang tu ujub lah. Ujub pun akan membakar pahala amalan, pahala sedekah. Jadi sebab itulah disebutkan harta benda dan jiwa mereka. Sanggup korbankan jiwa dan harta untuk Allah. Bandingan dipaparkan bererti orang yang melakukan infak kerana Allah dan di jalannya, di samping ingin meneguhkan diri untuk terus menderma harta mereka dan melakukan kebajikan, atau ingin memastikan dapat meraih ganjaran pahala, maka mereka akan bermurah hati untuk menderma pada kadar kemampuan masing-masing. Dia bermula pada hati. Daripada hati itu kalau ada sifat dermawan, dermawan itulah yang akan membuatkan diri dia mudah dan tidak takut dengan rezeki Allah Ta'ala, tidak akan ungkit-ungkit dan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka seronok nak infak harta jalan Allah, sebab memandang itu rezeki Allah. Seronok nak berkongsi dengan orang lain. Itu hati yang ada sifat dermawan. Dan dia tawaduk pula, bahawa dia memandang orang lain lebih baik infak daripada diri dia. Meskipun dia ada infak banyak dah, tapi dia merasakan infak dia masih sedikit. Ada orang lain yang lebih hebat infak dia di jalan Allah Ta'ala. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia infakkan semua harta dia. Dia hanya tinggalkan untuk isteri dia dan anak-anak hanya Allah dan Rasulullah SAW. Itu maqam yang ada pada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kita pun tak mampu, sahabat lain pun tak mampu nak buat macam Sayyidina Abu Bakar. Sahabat lain sebahagian untuk jalan Allah, dan sebahagian lagi dia tinggalkan untuk isteri dan anak-anak. Tetap untuk kebaikan juga. Isteri dan anak-anak tu adalah nafkah yang wajib. Yang lain semua adalah sunat. Lepas tu kita kena beza pemberian yang wajib dengan pemberian yang sunat. Yang sunat itu mencantikkan pemberian yang wajib. Yang wajib tu dia zakat, nafkah isteri dan anak-anak, itu wajib lah. Kemudian ditambahkan lagi dengan yang sunat-sunat, supaya mencantikkan lagi cara dia membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau dalam fiqh kata 25% zakat, tak, dia ba'ab lagi 20%. Sebab apa? Dia nak rahmat Allah Ta'ala yang sangat banyak di akhirat kelak. Amal kebajikan mereka berterusan dan kebaikan yang tidak akan terputus. Macam orang bagi wakaf, selagi mana wakaf tu dimanfaatkan, maka memberi manfaat kepada si pemberi. Dalam kedua-dua keadaan mereka melakukan ihsan. Ada sifat ihsan. Mereka mendapat hasil dari pemberian dalam apa keadaan sekalipun. Keadaannya adalah seperti bumi yang subur dengan tanam-tanaman, malah menghasilkan buah yang elok. Hasil mahsulnya sangat banyak dan pelbagai, serta dapat dikutip secara berterusan, sama ada diserami hujan yang banyak atau sedikit. Hakikatnya tidak ada mana-mana amalan hamba yang terselindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi balasan yang setimpal kepada orang yang ikhlas dan juga yang riak. Yang riak setimpal dengan riak, yang ikhlas setimpal dengan ikhlas. Yang riak dapat apa? Tak dapat apa, dapat dosa, tambah pula dosa. Dia infak harta bagi manfaat pada si penerima, kemudian terbakar sahaja pahala, dan ditambah pula dengan dosa. Dosa apa? Dosa riak. Demikianlah bandingan pertama bagi orang yang membelanjakan harta kerana Allah dan mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat 200 berapa? 265. 266. Orang kata infak pula harta selain Allah Ta'ala. Bandingan kedua ada sebaliknya.
adalah sebaliknya, iaitu untuk orang yang membelajarkan harta di jalan syaitan dan hawa nafsu atau selain kerana Allah. Allah Ta'ala memulakan kenyataan berkenaan dalam bentuk sanggahan dan penafian. Ciri-ciri orang yang beriman, yang ikhlas, ialah tidak berniat seperti itu. Bukan ingin reda manusia, bukan ingin pujian daripada manusia, bukan ingin dikatakan dermawan. Tidak ada riak dalam hati, tidak ada ujub dalam hati, tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti hati si penerima. Aduh, orang yang benar-benar infak di jalan Allah. Jadi bandingan yang disebutkan adalah untuk orang yang melakukan amalan baik tetapi tidak melakukannya kerana Allah. Sebab itulah nak amalan kita diterima Allah Ta'ala kena seimbang zahir dan batin. Zahir melakukan amal yang soleh, tetapi hati mestilah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sedekah tu apa dia seimbang dengan apa? Kita cerita zahir dengan batin. Kalau zahir sedekah, hati apa dia? Ikhlas. Kalau zahir usaha, hati tawakal. Kalau zahir kita duk terima qada dan qadar Allah Ta'ala, betul tak betul? Okey, kita menerima takdir Allah Ta'ala. Setiap saat menerima takdir Allah Ta'ala, hati redha. Menerima musibah daripada Allah Ta'ala, hati sabar. Menerima nikmat daripada Allah Ta'ala, hati nikmat, hati syukur. Manusia tak terlepas daripada melakukan kepelbagaian kesalahan, hati ingin memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bertaubat. Dalam keadaan zahir melakukan taat kepada Allah Ta'ala, hati memandang kebaikan yang dapat dilakukan itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, bukan daripada diri kita. Taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kesedaran dalam hati kita, bagi hidayah dalam hati kita, bagi kekuatan kepada kita. Dengan bantuan Allah Ta'ala lah kita dapat solat fardu jemaah, kita dapat menuntut ilmu yang bermanfaat, kita dapat zikir, kita dapat infak harta di jalan Allah. Kepelbagaian kebaikan adalah taufik dan hidayah daripada Allah. Sebab itulah kena seimbang zahir dan batin, barulah amalan diterima oleh Allah. Baik, zahir solat, hati khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah bagi orang-orang yang beriman, iaitu yang khusyuk dalam solat. Zahir ni dibicarakan fiqh. Hati itu adalah tasawuf. Seimbang zahir dan batin. Zahir syariat, hati hakikat. Seimbang kedua-duanya, barulah jadi orang yang soleh. Kita tak mahu zahir amal yang soleh, tetapi hati penuh dengan sifat-sifat yang tercela, yang akan membuatkan amalan itu akan dilemparkan semula oleh malaikat kepada orang yang melakukan amalan. Sampai lagi pertama, kena lempar balik amalan tersebut. Dia ni banyak amal soleh yang dia buat, tapi dia suka mengumpat. Malaikat kata tak boleh pakai, lempar balik amalan tu dekat dia. Okey, lepas langit yang pertama, pergi ke langit yang kedua. Ada lagi sifat tercela dalam hati dia. Dia beramal, hati dia takabur. Dia beramal, hati dia dengki. Dia beramal, hati dia ujub. Dia beramal, hati dia riak. Dia beramal, hati dia cinta kepada kemegahan pangkat dan sebagainya. Maka malaikat lemparkan semula amalan itu kepada orang yang melakukan amal. Sebab itulah jangan mengaji fiqh sahaja, kena mengaji tasawuf sekali. Sebab tasawuf itu memurnikan kita punya amalan. Kata ulama, kalau tak bertasawuf, takut-takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan mengaji tasawuf saja, kena bertasawuf. Tasawuf mana kata beramal lah dengan akhlak-akhlak yang telah ditulis oleh ulama. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk memuliakan akhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beramal dalam keadaan akhlak adalah orang yang beramal dalam keadaan hati yang bersih. Bagaimana nak bagi hati bersih? Menjaga 7 anggota daripada melakukan kemungkaran. 7 anggota nikmat daripada Allah Ta'ala.
Maka dia tahan 7 anggota daripada melakukan maksiat. Untuk apa? Jalan untuk menyucikan hati. Dia dapat menolong kepada penyucian hati daripada sifat-sifat yang tercela. Terpadamnya titik-titik hitam dalam hati kalau dia jaga nikmat daripada Allah Ta'ala daripada melakukan maksiat ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka dia membuat proses tahalli, iaitu mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Bersama ilmu yang dia kenal baik buruk, dia mengaji tasawuf, sifat-sifat yang tercela, dia kenal bahayanya sifat dengki, bahayanya sifat riak, bahayanya sifat ujub, bahayanya sifat takabur, bahayanya sifat marah, bahayanya suka banyak makan, bahayanya suka banyak bercakap, bahayanya suka banyak tidur, bahayanya suka bergaul dengan orang yang tak berjenis. Maka bila dia kenal baik dan buruk itu, maka dia takut nak memiliki sifat tersebut. Dia buat proses mujahadah. Untuk apa? Mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, supaya bila dia melakukan amal soleh itu lillahi ta'ala, kerana Allah, kepada Allah, dengan Allah. Sekarang ni dalam ayat Quran ni kita duk cerita tentang infak, membelanjakan harta. Maka dia membelanjakan harta ikhlas lillahi ta'ala, tanpa mengungkit, tanpa menyakiti hati si penerima, tanpa ada sifat-sifat tercela dalam hati. Bukan inginkan apa? Ingin dikatakan dermawan dan sebagainya. Sebab itulah orang yang soleh adalah orang yang seimbang zahir dan batin. Tiga-tiga tu kena seimbang. Akidah, ibadah, akhlak. Seimbang dalam satu ibadah. Kita solat kena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh kata Allah Ta'ala ada kat depan, aku ada kat sini. Ataupun Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, Allah Ta'ala duduk atas arash. Berarti Allah Ta'ala tu lemah, berhajat kepada tempat. Sebab itulah kita mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tidak mengatakan Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk, berhajat kepada sesuatu, dan tidak mengatakan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Kalau berhajat kepada sesuatu itu, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada sesuatu. Kita berhajat kepada sesuatu kalau nak dapatkan satu-satu benda. Kita nak melihat, berhajat kepada mata. Kita nak dengar, berhajat kepada telinga. Kita nak bercakap, berhajat kepada lidah. Nak bekerja, berhajat kepada tangan. Nak berjalan, berhajat kepada kaki. Semuanya kita memerlukan. Kemudian mukhalafatu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala bersalahan dengan sesuatu yang baharu. Hadis ataupun hawadis adalah makhluk selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dalam kita solat tu, tidak boleh kita menjisimkan Allah Ta'ala, mentajisimkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kepala, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala duduk atas kerusi. Tu. Maka dia boleh merosakkan kita punya solat. Tu dari segi akidah. Dari segi ibadah, kita jagalah rukun sembahyang. Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, yang kita duk menguji dari kitab fiqh. 6 rukun fi'li, 5 rukun qawli, 2 rukun qalbi dalam mazhab Syafi'i. Daripada niat sampai takbiratul ihram, kita jaga. Dan akhlak dia khusyuk dalam solat. Apa-apa ibadah pun kena seimbang tiga-tiga tu. Barulah dia membawa kepada amal yang soleh. Sebab tu dikatakan oleh ulama, ilmu fardu ain 3 ni: tauhid, fiqh, tasawuf. Mengajilah tiga-tiga ni sungguh-sungguh, supaya diri kita ni dipandu dengan apa? Dengan ilmu yang sebenar, dan membawa kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita nak kapal kita kukuh, berlayar di atas lautan sampai ke destinasi dalam keadaan kukuh lagi kapal kita. Jika kita pegang 3 ni sungguh-sungguh, dia umpama kapal yang kukuh, berlayar berjam-jam berlayar atas lautan sampai ke destinasi, duduk macam tu juga. Kita nak kapal kita rosak sampai kat destinasi, rosak banyak, nak kena repair, ataupun kapal kita tenggelam terus, ataupun kita nak kapal kita elok sedia kala. Duk macam tu juga. Sebelum musafir elok macam tu, sampai destinasi pun macam tu.
Kita nak diri kita macam tu atas dunia, sampai destinasi itu, mana sampai di akhirat dalam keadaan kapal kita pun elok. Tak perlu repair teruk-teruk. Makna repair teruk-teruk tu, nak kena transit sat dalam neraka, nak kena repair dulu. Tu perbaiki je punya, orang kata, kerosakan yang telah dia buat atas dunia. Nak dia orang kata penyucian dosa dia tu dalam neraka, transit sat setengah, nak repair sat setengah. Dah elok dah baru masuk syurga. Tu kalau mati dalam keadaan Islam, tenggelam dalam laut tu tak sampai destinasi itu pun dia kafir. Orang kata mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh. Kalau mati dengan Islam tapi rosak, kapal rosak, nak kena repair. Kita kat akhirat nanti nak kita kena repair ke? Nak macam kapal yang elok, tak perlu lagi repair. Kita nak macam tu, kapal yang kukuh, tak perlu dah kita repair. Kita nak keadaan kita macam tu di akhirat kelak. Kalau kita pegang tiga ni sungguh-sungguh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqh 4 mazhab, dan apa? Akhlak. Aduh. Yang telah dibicarakan oleh ulama-ulama tasawuf. Bertasawuf. Tu. Kita cerita sedekah ni, kita tak mau sedekah kita tak ada manfaat di akhirat. Kita nak sedekah kita manfaat di akhirat. Pada hari kiamat nanti, ia akan mendapati amalan tersebut dihapus dan dihilangkan. Ketika itu ia merasa rugi umpama orang yang memiliki kebun yang dipenuhi segala macam pokok dan buah-buahan, kemudian meningkat tua, sedangkan anak-anaknya pula masih kecil. Malangnya kebun yang menjadi sumber kehidupan mereka musnah angkara angin taufan yang membakar. Itu umpama dia lah. Bagi orang yang infakkan harta tetapi hati dia bukan kerana Allah. Aduh. Jadi ayat 265, ayat 266 ni secara ringkasnya dia nak mention apa? Dia nak bagi tahu kat kita, kalau kita belanjakan harta itu pada jalan kebaikan, lillahi ta'ala. Sedekah lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Ampun nak sangat zakat nak ambil apa? Tak ada kelapang aku nak bagi. Ni sebab undang-undang, sebab tu aku bagi. Aku nak lepas income tax sebab tu aku bagi. Petrol tu pun ada. Bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala bukan 2.5%. Kalau boleh je nak bagi lebih lagi daripada tu. Untuk apa? Kemaslahatan ummah. Dia nak orang susah asnaf tu dapat manfaat. Orang kata fakir miskin ditambahkan lagi peruntukan. Orang yang pergi mengaji luar negeri, Mesir, Jordan, ditambahkan lagi peruntukan belanja tahunan. Dulu zaman saya dapat 5,000. Lah ni 8,000 setahun. Bukan sebulan seronok. Setahun. Untuk dia belanja sara hidup selama setahun sebagai pelajar di sana. Di Malaysia pun dapat juga yang sambung di IPTA, IPTS. Dapat juga. Kalau apply dalam zakat Pulau Pinang tu tetap dapat. Tapi jumlah je sedikit lah daripada luar negara. Luar negara nak kena survive sendiri. Dalam Malaysia ni, sebab dalam negara ni dia dekat dengan keluarga, budaya pun tak bertukar. Mana kata senang nak survive. Tapi kalau luar negara dia jadi kejutan budaya, maka dia perlu, dan mungkin dia convert duit sana tinggi lagi. Maka sebab itulah peruntukan untuk pelajar kita di luar negara itu lebih banyak daripada pelajar yang ada dalam dalam negara. Luar negara dapat banyak lagi daripada dalam negara. Jadi kalau kita nak manfaat kepada apa? Kepada masyarakat kita, maka zakat tu kita bayarlah. Kita bayar, bahkan kita bagi lebih lagi, dapat pahala sedekah. Baik, zakat pendapatan, 70% daripada zakat pendapatan menyumbang kepada akaun zakat satu Malaysia. 70% adalah daripada zakat pendapatan. Mana kata zakat pendapatan tu tak semestinya dia kena kaya baru kena bagi zakat. Dulu asal dia kalau kaya baru wajib zakat. Lah dia tak perlu tunggu kaya, dia boleh buat ibadah dah. Zakat pendapatan, ulama memfatwakan wajib zakat pendapatan untuk kemaslahatan ummah, supaya berkembangnya ekonomi orang Islam dapat bantu orang susah. Mana kata dapat ditingkatkan lagi peruntukan. Ada kata zakat pendapatan, ulama kata tak wajib, ekonomi Islam tak berkembang lah. Andai kata kat akhirat nanti baru kita tahu zakat pendapatan rupanya tak wajib,
tetap dapat pahala juga. Pahala sedekah, tetap bagi manfaat ke atas atas semasa hidup atas dunia. Asal zakat ni apa yang wajib? Mah dengan perak saja. Bayangkan kalau di pusat urus zakat tu dia kata mah dengan perak saja wajib zakat, ahli semua tak wajib zakat. Berkembang tak ekonomi orang Islam? Tak berkembang. Aduh, bila orang nak pergi duduk zakat, tak boleh nak bagi banyak. Sebab apa? Mah dengan perak saja duk pergi bayar zakat. Perniagaan tak bayar zakat, pertanian tak bayar zakat, penternakan tak bayar zakat, IPF tak bayar zakat. Tu air sinar tu. Aduh, IPF tak bayar zakat, simpanan tak bayar zakat, main saham tak bayar zakat, semua tak bayar zakat. Mah dengan perak saja bayar zakat. Berkembang tak ekonomi orang Islam? Tak berkembang. Sebab itulah ulama dia memfatwakan ada zakat-zakat tertentu. Zakat pendapatan tak kaya, cukup nisab, cukup kiraan dia. Contoh pendapatan 16,000, lebih pada 16,000 setahun, maka dia bayar zakat pendapatan walaupun tak banyak, tapi dia betul menyumbang kepada ekonomi orang Islam. Saya hidup pergi berdebat pula, mana ada zakat pendapatan dalam Islam? Hampa ni duk balas duit orang Islam. Ada jadi golongan ekstrim juga macam tu. Dia tak pegang yang positif, berkembangnya ekonomi orang Islam. Bukan nak sempitkan lagi ekonomi orang Islam, kita nak kembangkan lagi ekonomi orang Islam. Kalau zakat, cara zakat. Kalau cara peruncitan BMF, macam-macam. Orang kata cara kita nak kembangkan ekonomi orang Islam. Kita nak kembangkan ekonomi orang Islam, kita nak infakkan harta di jalan Allah. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 265, niat lillahi ta'ala. Jangan niat selain Allah Ta'ala. Kalau niat selain Allah Ta'ala, bagi manfaat kepada si penerima, tetapi dilaknat semula kepada orang yang memberi. Sebab dia ingin dipuji, ingin digelar dermawan, ada riak, ada ujub, ada takabur. Dia mengungkit semula pemberian dia dan menyakiti hati si penerima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita sifat dermawan. Dengan sifat dermawan itu kita tak takut untuk infakkan harta di jalan Allah mengikut kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan harta di jalan Allah memberi manfaat kepada kita di hari kiamat kelak. Cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf jika terlanjur bicara dan tersalah kata. Mudah-mudahan apa disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kemudian ayat seterusnya 267 menceritakan infak yang baik dari harta yang tidak tercemar. Bukannya dia pergi main judi, dapat duit duit haram kan. Kemudian dia belanja harta tu pula, dia bagilah kat orang kata badan-badan kebajikan. Dia bantu orang susah. Macam Robin Hood lah. Dia balas harta, dia curi harta, dia bagi kat orang. Tapi cara tak kena, dia pergi curi harta orang, dia pergi bagi dekat orang lain. Islam bukannya mengikut cara Robin Hood. Cari harta dengan cara yang halal. Dengan harta tersebut, dia sebahagian dia infakkan harta dia kepada orang alim yang memerlukan. Al-Quran pun suruh apa? Jangan infak melalui harta yang tercemar. Daripada riba, daripada apa lagi? Dia mencuri, kemudian berjudi. Bukan daripada harta tersebut. Harta yang halal. Infak ni mestilah daripada harta yang halal. Itu kita akan cerita pada bulan depan insya-Allah. Ayat 267. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
اللهم افتح لنا بفتوح العارفين واجعلنا الفقهاء والعابدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.